testing 1 2 3 clear insya-Allah. Boleh dengar. Baik, insya-Allah kita tunggu sekejap lagi, sikit, 1 minit lagi. Baik, kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita dapat berkumpul bertemu pada kali ini dalam satu program kita, program harian kita, insya-Allah. Sementara kita diberikan kekuatan dan peluang oleh Allah ini, kita manfaatkanlah masa-masa kita ini. Marilah sama-sama kita memperdalamkan syukur dengan kita bersama-sama meningkatkan lagi keikhlasan hati kita. Maksud ikhlas di sini ialah kita meniatkan, kita bermatlamat, matlamat kita, tujuan kita, motivasi kita, rancangan kita, segala yang kita hajatkan semata-mata apa yang kita lakukan untuk mendapatkan keredaan Allah. Kita jadikan seluruh amalan kita ini, kehidupan kita, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat keredaan Allah. Itu maksud ikhlas. Tidak ada sesuatu pun yang lain. Kalau ada niat-niat lain ataupun kita kata hajat-hajat lain, maka kita sandarkan pada doa, kita minta pada Allah. Kalau kita ada hajat-hajat sesuatu, ada permintaan, ada permohonan, maka kita jangan sandarkan pada amal kita. Kita istighfar. Katakan kita beramal, kita nak dapatkan sesuatu. Jadi kita jangan niatkan untuk dapat sesuatu. Kita betulkan niat kita. Maknanya nak dapatkan redha Allah. Sebab nak menjunjung perintah Allah. Dan kemudian perkara yang kita hajatkan itu, kita jadikan sebagai doa. Minta pada Allah. Maknanya kalau Allah tak bagi pun perkara yang kita hajatkan tu, kita masih lagi beramal, masih lagi kita melakukan kita kata pengabdian kepada Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita panjatkan selawat pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca selawat pada Rasul dengan sepenuh kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Jadi kita nak kena banyakkan selawat. InsyaAllah kita akan bincang pada hari ini. Dan kemudian selepas itu kita sentiasa berdoa supaya Allah tidak jadikan kelemahan kita, kehinaan kita, dan maksiat yang kita ada, dosa kita, dan rawasib jahiliyah yang ada pada kita. Kita minta, kita doa supaya ya Allah, janganlah jadikan kelemahan-kelemahan kita, maksiat kita, keaiban kita, dan segala kelemahan, kekurangan kita, kehinaan kita, ya Allah, janganlah jadikan itu sebagai sebab untuk menghalang hidayah-Mu, ya Allah, menghalang taufik-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami terhalang dengan sebab kelemahan kami itu, terhalanglah pertolongan-Mu, terhalanglah segala bentuk inayah dan ma'unah daripada-Mu, ya Allah. Kita minta kepada Allah supaya Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu mengizinkan untuk hidayahnya, taufiknya, memberikan kepada kita kekuatan walaupun kita ada banyak kelemahan. Pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu berkenaan dengan cahaya yang perlu ada. Cahaya ini satu kekuatan. Bagaimana kita apabila masuk ke dalam sebuah bilik, sebuah rumah, kita sedang berjalan di atas muka bumi ini, tanpa cahaya kita akan teraba-raba, mungkin kita akan terjatuh, mungkin kita akan tersungkur. Malahan tanpa cahaya kita tak akan capai apa yang kita nak. Maknanya nak cari benda pun tak jumpa kalau tak ada cahaya. Jadi cahaya amat perlu dalam kehidupan kita, dalam fizikal, dan begitu juga cahaya amat perlu di dalam kehidupan ruhiyah kita. Perjalanan kita untuk berjumpa dengan Allah, kita amat perlukan cahaya. Sebab tu Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bahawa Dia mengeluarkan orang beriman itu daripada kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah SWT menjadi penolong, menjadi pemimpin, menjadi pembantu. Allah Ta'ala akan membantu, menolong orang-orang yang beriman itu, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir itu pula mendapat pertolongan. Wali dia, pertolong dia ialah taghut, syaitan, yang mana dia akan mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Dan di sinilah digambarkan oleh Allah SWT, mereka lah orang yang akan duduk dalam Jahannam selama-lamanya. Kenapa mereka duduk dalam Jahannam selama-lamanya? Kerana mereka sebenarnya berada dalam keadaan, dalam suasana yang mana mereka tidak mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah kita sama-sama nak melihat bagaimana kekuatan kita apabila Allah memberi cahaya pada kita. Dan cahaya itu adalah perkara yang paling dasar dalam hati kita. Dalam hati kita ni perkara yang memberikan, kita katakan sebagai kekuatan pada kita yang diberikan Allah itu cahaya. Kita dah bincang dah lepas bagaimana cahaya ini terbagi kepada tiga yang disebut oleh para ulama kita, Nurul Islam. Nurul Islam akan membawa kita untuk merasai kemanisan beramal. Kemanisan beramal dalam amalan zahir. Nurul Iman akan membawa kita merasai kemanisan di dalam amalan-amalan hati, amalan batin. Nurul Ihsan akan memberi kepada kita kemanisan dalam kita bergerak menuju kepada Allah, mempersaksikan Allah, musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena bergantung, dalam hati kita ni kena bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jangan bergantung dengan diri kita, jangan bergantung dengan amal kita, jangan bergantung dengan apa yang ada pada kita, tapi bergantung pada Allah. Hati kita semata-mata kita buat pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang sebenarnya sumber segala kekuatan, segala kemenangan, segala kebahagiaan. Ya, sebab itulah kita nak kena sentiasa melatih diri kita supaya merasai ma'iyatullah, rasa Allah bersama kita. Kita nak kena latih, yang ini kena latih. Sebab itulah kita kena memperbanyakkan zikrullah, kena memperbanyakkan zikrullah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita kena banyakkan. Banyakkan. Lagi banyak lagi bersih hati kita. Dan kemudian kita kena sensitif dengan dosa. Sebagaimana yang kita dah bincang semalam, dosalah yang menyebabkan cahaya itu terhalang daripada hati. Cahaya itu terhalang daripada hati. Sebab tu orang yang berjalan menuju kepada Allah, orang yang duduk dalam tarbiyah, perkara pertama yang kita kira bila kita duduk dalam tarbiyah untuk kita meningkatkan iman kita itu, meningkatkan amal kita itu, bila kita mengurangkan dosa kita. Bila kita mengurangkan dosa kita, maka kita telah meningkat satu tahap. Maknanya dalam tarbiyah ini, membuang kerosakan lebih diutamakan daripada menambah yang baik-baik. Dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalah. Kita buang benda yang merosakkan, yang membinasakan, iaitu dosa kita, maksiat kita, mungkar kita, kelemahan kita, kita buang, pelan-pelan kita proses. Maka segala negatif yang ada pada kita itu kita buang, maka barulah kita meningkat. Sebab dia lebih diutamakan daripada kita buat yang baik-baik. Buat baik ni, tapi baik bersama maksiat, baik bersama dosa. Maka baik itu belum tahu Allah terima. Tapi kita buang kerosakan-kerosakan itu, maka insya-Allah kita akan kembali semula kepada fitrah manusia. Fitrah kita dicipta. Sebab tu kita kena tengok kelemahan kita. Kekuatan kita apabila kita telah membuang kelemahan yang ada pada kita. Kelemahan yang ada pada kita inilah yang menghalang kita untuk mendekati Allah, untuk bertaubat, untuk mendapatkan cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan. Ini yang menghalang. Sebab tu kita kena melihat apakah kelemahan-kelemahan kita kena tulis. Kalau boleh tulis satu-satu. Tak apa, tulis. Tapi tak payahlah beritahu kat orang. Kita untuk diri kita je lah. Kelemahan kita apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis kelemahan yang besar. Kelemahan ni bermula dengan syirik. Apa kelemahan syirik ni? Syirik ni contohnya, kita buruk sangka dengan Allah. Kita berbangga-bangga dengan amalan kita. Itu syirik. Riak. Ujub tu syirik. Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu syirik. Kita rasa kita lebih baik sehingga kita menghina orang. Itu sombong, takbur. Itu sebahagian daripada syirik. Begitu juga syirik kahfi yang lain-lain, kita rasa kita yang kuasa. Kita beramal ni, kita yang pandai. Kita beramal ni sebab kita soleh. Kitalah yang soleh. Kitalah yang bertakwa. Kitalah yang baik. Merasai diri kita mempunyai kekuatan. Dan kekuatan tu kita tak rasa daripada Allah. Pun syirik juga. Jadi, kelemahan ni bermula dengan kita buang benda yang besar-besar yang syirik. Kerana syirik ni kalau ada pada kita, Allah tak ampunkan dosa kita. Kita buang satu-satu syirik. Kita tulis, aku ni kalau buat amalan ini, mesti aku mengungkit cerita kat orang. Itu dia panggil sum'ah. Sum'ah ni maknanya kita cerita kat orang. Kita buat baik, cerita orang. Buat baik, cerita orang. Itu sum'ah. Kemudian lepas tu, aku ni, kalau beramal, tentu aku rasa aku lebih baik daripada orang. Jadi itu ujub. Aku ni kalau buat baik, aku suka ngungkit-ngungkit. Aku merendah-rendahkan orang. Itu takbur. Jadi kita tulis satu. Kemudian satu lagi ialah kita mengingati amal kita. Kita mengingati kebaikan kita. Itu pun juga satu dosa. Satu dosa juga. Kita ingat kebaikan kita di hadapan Allah. Kita rasa aku dah bersedekah, aku dah sembahyang, aku dah puasa, aku dah buat macam-macam. Aku naik haji dah 10 kali. Aku pergi umrah dah 100 kali. Jadi kita rasa kita dah banyak buat amal. Merasai banyak buat amal juga merupakan satu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau kita nak menghalusi hati kita. Sampai peringkat kita jangan fikir amal yang kita buat. Amal baik biar. Kita lupa. Salah satu tanda amal itu tidak diterima oleh Allah bila kita mengungkit amal kita. Bila kita membesar-besarkan amalan kita. Bila kita ingat-ingat amal kita. Salah satu tanda Allah terima amal kita, kita tak ingat amal kita. Kita buat, kita ingat. Maknanya kita tidak membesarkan. Kita kecilkan. Amal kita ni terlalu kerdil berbanding dengan kita punya dosa kita. Maka kita kena mulakan dengan membuang kelemahan kita. Ini disebut mu'alajah. Mu'alajah al-uyub. Kita akan buat satu tajuk khas tentang mu'alajah al-uyub ni. Tapi kita kena buat apa yang kita mampu. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincang, sambung, iaitu bagaimana cara kita nak menambah cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan yang ada pada kita. Jadi cahaya
yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam hati. Pertambahan cahaya itu adalah daripada cahaya yang datang daripada perbendaharaan yang ghaib. Jadi datangnya cahaya dalam hati kita sehingga terbuka mukasyafah, terbuka hijab, terbuka kelemahan, kita nampak kelemahan kita. Jadi cahaya Allah ni, dia bila datang pada kita, kita nampak kelemahan kita, kita baiki kelemahan kita. Kita nampak dosa kita, kita jauhi dosa kita, bertaubat. Cahaya. Cahaya ni dia akan beri kekuatan. Jadi cahaya ini diberikan oleh Allah. Dia datang daripada pemberian Allah. Dia tak datang daripada tempat lain. Kita ni orang TMB, orang tenaga nasional, kita ni banyak buat elektrik, jaga elektrik. Kita ingat kita banyak cahaya, tak semestinya. Cahaya itu adalah datang daripada perbendaharaan yang ghaib, iaitu perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ni daripada Allah. Jadi sebab itulah kita hari ni kalau nak dapatkan cahaya yang banyak, maka kita kena mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermula cahaya yang diberikan oleh Allah itu bertambah sinarnya dengan cahaya yang datang daripada Allah itu adalah merupakan cahaya-cahaya yang telah diberikan kepada hati. Dia bermula dengan cahaya Islam, Nurul Islam. Jadi kita dah bincang semalam. Cahaya Islam inilah yang ada dalam hati kita itu pada awalnya lemah. Jadi cahaya yang dalam hati kita ini pada awalnya lemah, tidak kuat. Seperti cahaya bintang. Seperti cahaya bintang. Dia malap-malap, dia jauh saja kan. Kemudian cahaya itu ditingkatkan. Allah tingkatkan, Allah terangkannya dengan perbuatan taat yang zahir. Jadi bila kita melakukan perbuatan-perbuatan taat yang zahir, maka cahaya itu akan bertambah. Allah akan tingkatkan. Jadi sebab itulah kita jangan memandang remeh dengan amalan zahir walaupun kecil. Apa amalan kecil ni? Kadang-kadang kita jumpa perkara-perkara, kita tolong, kita tengok batu ke kayu tengah jalan, kan, kita tengah jalan-jalan ada kayu tengah jalan, kita ambil tok tepi, buang. Dan tolong supaya orang tidak terhalang dengan kayu. Itu tak ada apa, kita rasa tak ada benda pun, kecil sangat. Tapi setiap amalan yang kita lakukan, dia akan ada cahaya. Sebab itulah contohnya bila kita berzikir, banyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir dengan hati kita, dengan lidah kita kan. La ilaha illallah. Kita ingat tak ada apa. Tak ada apa-apa berlaku kat kita. Bukan dapat duit, dapat apa. Tapi Allah tambah cahaya. Cahaya Islam akan bertambah dengan taat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita perbanyakkan zikir pada Allah. Kita sebut dengan lidah kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kita zikir dengan cahaya, dengan apa, kita kata dengan zikir yang kita suka. Tak kiralah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca doa, kita baca zikir, maka perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala akan menambah cahaya. Cahaya Islam akan bertambah. Maka selawat ke atas Nabi. Kita berselawat ke atas Nabi pun sama juga. Kita berselawat banyak, kita ingat selawat ni biasa. Ya, sebab itu lagi banyak kita berselawat, lagi banyak cahaya itu dibuka oleh Allah. Allah buka daripada cahaya kita. Kalau kita berzikir dengan lidah dan berzikir dengan hati, maka cahaya Islam, cahaya iman bertambah. Nurul Islam, nurul iman bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati kita pun baca sama. Hati kita merasa sayang pada Allah. Hati kita baca dan hati kita rasa sayang, maka cahaya iman akan bertambah. Nurul iman akan bertambah. Allah akan bagi cahaya itu. Allah akan bagi cahaya itu. Jadi lagi banyak kita melakukan amal soleh, akan lebih banyaklah cahaya yang akan dibuka oleh Allah. Allah akan bertambah dalam kehidupan kita. Maka begitu juga dengan pergaulan yang dengan solehin. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kawan-kawan yang baik-baik, yang soleh-soleh itu kita dekati. Kita tengok orang ni bertakwa, orang ni soleh, warak, menjaga Islam. Maka kita bergaul dengan dia, buat baik dengan dia. Maka pergaulan dengan orang soleh itu pun akan menambah cahaya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya cahaya kita mulanya malap. Cahaya kita mula tak ada cahaya, sikit sebab kita dah mengucap kalimah syahadah, ada cahaya. Tetapi apabila kita mula beramal, maka bila kita melakukan taat kepada Allah, kita beramal soleh, maka cahaya itu akan bertambah terang.
Begitulah sebaliknya, sekiranya kita melakukan maksiat, mata, telinga, lidah mengumpat orang, fitnah orang, maka titik hitam, gelap. Ini hakikat cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi cahaya ni. Jadi sebab tu setiap amalan soleh adalah cahaya. Setiap amalan soleh adalah cahaya. Walaupun sekecil mana amalan tersebut. Contohnya baik sangka. Tak ada kesan apa-apa. Kita tengok suami kita balik lambat. Kita tengok isteri kita mungkin tak ada kat rumah sebagainya. Baik sangka dulu. Baik sangka tu tak ada apa-apa. Tak kesan kat orang. Kita pun tak ada ni. Baik sangka je. Itu pun dah ada cahaya. Ada cahaya. Jadi satu yang dikatakan sebagai pertambahan cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan cahaya pada seseorang. Bagaimana kita nak tahu Allah nak memberi cahaya kepada kita? Allah nak anugerahkan cahaya kepada kita apabila kita mudah untuk melakukan taat. Kita mudah nak melakukan taat, maknanya Allah SWT nak bagi cahaya kat kita. Mudah nak senyum. Mudah nak tolong orang. Mudah buat baik. Maka itu maknanya Allah nak anugerahkan cahaya kepada kita. Maka jadilah cahaya Islam yang lemah, yang redup seperti bintang, kemudian bercahaya seperti bulan, kemudian akhirnya akan bercahaya seperti matahari, terang benderang. Dan akhirnya selepas itu akan meningkat pula kepada nurul iman. Bila Islam kita telah mula meningkat, kita punya cahaya Islam tadi, maka lepas cahaya Islam itu meningkat, maka lepas itu barulah nurul iman akan berkembang. Nurul iman ni adalah amalan hati kita. Amalan hati. Jadi kita kena tengok. Sebab itu kita diperintahkan buat taat, buatlah baik. Jangan buat jahat. Buat baik, tolong orang. Hatta kepada musuh kita pun, jangan kita buat jahat kat dia. Kalau boleh buat baik dalam rangka dakwah pada dia. Kita makhluk yang Allah perintahkan berbuat baik. Buat baik, tolong orang. Dan khairun nas anfa'uhum linnas, tolong. Maka setiap kali kita buat pertolongan, walaupun kita tak dapat gaji, tak nampak macam dapat gaji, tak nampak macam dapat dunia, tak nampak dapat apa-apa, tapi ada apa dia? Paling kurang Allah bagi cahaya. Paling kurang Allah bagi cahaya. Tidak ada satu amalan melainkan cahaya Allah bersamanya. Tapi amalan tu mestilah ikhlas. Jangan amalan tu amalan yang riak, amalan yang ada ujub. Jadi kita tengok balik. Jadi sebab tu beramal ni adalah merupakan suatu tanda bahawa Allah mahu menitipkan kepada kita, memberikan kepada kita cahaya. Dan lepas itu cahaya itu akan berkembang sehingga menjadilah nurul iman. Dan sebab itulah kita lihat contoh, sebab itu antara amalan yang paling banyak, paling mudah untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala ialah zikir. Kita kena perbanyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Lidah kita berzikir, hati kita berzikir, kan? Cahaya bertambah. Kita tak perasan, tapi cahaya bertambah. Sebab tu ada orang zikir sampai 100,000. Ada orang zikir sampai ratus ribu. Kalau selawat tu ada sampai 5,000 sehari selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Simple, sallallahu ala Muhammad. Simple. Tapi dia punya power cahaya tu Allah akan bagi cahaya. Dan cahaya itulah yang akan membawa kita berjalan menuju kepada kekuatan di akhir zaman. Kalau tidak, kita berjalan dengan kegelapan. Maka antara pengaruh yang besar ialah memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Man aksara zikrallah ahabballahu ta'ala. Siapa-siapa yang memperbanyakkan berzikir kepada Allah, maka Allah akan sayang pada dia. Ini hadis Nabi SAW. Siapa banyak zikir, maka Allah akan sayang pada dia. Dan cinta Allah inilah perkara yang amat kita perlukan. Cinta Allah lah yang paling kita perlukan. Kita kalau orang cinta kat kita, kita seronok dah. Kalau Tuhan cinta kat kita, macam mana? Kalau Allah sayang kat kita, macam mana? Dalam hadis Qudsi, Allah gambarkan kepada kita, ana jalisuman zakara anni.
Aku, kata Allah, jalisuman, bersama-sama dengan mereka dalam satu majlis. Aku bersama dengan mereka dalam satu majlis, iaitu mereka yang zakarani, mereka yang mengingati aku. Aku bersama-sama dengan mereka yang mengingati aku dalam satu majlis. Bahasa kita susah nak cakap, nak translate bahasa Arab ni. Aku bersama-sama dengan mereka yang berzikir pada aku dalam satu majlis. Jadi Allah menggambarkan Allah mendampingi, Allah duduk bersama-sama. Kalau kita nak bayangkan dalam bentuk bahasa kita ni, Allah mendampingi, Allah bersama satu majlis dengan orang-orang yang berzikir padanya. Jadi bila Allah bersama-sama dengan kita, maknanya cahayanya tu mendekati. Macam saya sebutlah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dia boleh bercakap-cakap dengan Allah. Dia boleh bercakap dengan Allah. Maka setiap kali dia berbual dengan Allah, maka wajah dia, tubuh badan semua bercahaya. Baju dia bercahaya. Bercahaya semua. Cahaya tak sama macam cahaya kita. Cahaya lampu fluoresan lah, cahaya apa kan. Dia tak, cahaya daripada Allah. Sebab tu bila dia balik ke rumah nak jumpa dengan zaujah dia, isteri dia. Nak jumpa dengan isteri dia. Isteri tengok dia bercahaya. Rumah jadi terang benderang. Musa AS balik, rumah jadi terang benderang. Maka isteri kata, janganlah kau tinggalkan aku bila kau dapat bersama dengan Allah di akhirat nanti. Ini cahaya yang ada pada seseorang yang sentiasa dalam keadaan berzikir. Maka sumber cahaya ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumber cahaya ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, apakah perkara-perkara yang boleh menambahkan sumber cahaya itu? Yang pertama sekali kita nak sebut ialah zikrullah. Banyakkan zikir. Di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, orang Islam akan makan kenyang bersama zikrullah. Bila dia dah boleh menghayati zikrullah, insya-Allah Allah bagi kenyang pada dia. Tak ada makanan nak makan. Tak ada makanan nak makan, tak ada minuman, tak cukup minuman. Pada adatnya matilah. Pada adatnya mati. Pada kebiasaannya mati. Tapi oleh kerana zikrullah yang ada, Allah bagi dia makan. Macam mana cara Allah bagi makan? Itu kuasa Allah. Tak payah kita tanya macam mana Allah bagi makan orang yang berzikir ni. Orang yang berzikir ni macam mana Allah bagi makan di akhir zaman. Jangan kita tanyalah macam mana. Sebab Allah akan bagi. Yang penting dia dengan Allah dekat. Maka bila dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dekat, dia nak berzikir pada Allah. Nyawanya ada lagi. Maknanya belum sampai ajal. Dia nak berzikir pada Allah. Tak larat nak berzikir. Badan tak kuat. Allah bagi makanan pada dia. Supaya dia boleh berzikir. Sebab Allah sayang dengan orang yang berzikir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sayang dengan orang yang berzikir. Man aksara zikrullah ahabballahu ta'ala. Siapa-siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah sayang pada dia. Dia nak berzikir pada Allah. Ini rahsia dia, tuan-tuan. Dia nak berzikir pada Allah. Dia nak puji Allah, dia nak mengagungkan Allah, dia nak mengingati Allah dengan lidahnya, dengan hatinya. Tapi tak ada makanan, dia lembik, letih, tak ada tenaga. Kan? Lembik, letih, tak ada tenaga. Kan? Lapar, haus. Maka dia berzikir. Dia tak larat nak berzikir. Allah bagi dia makanan, bagi tenaga. Supaya dia boleh berzikir. Supaya dia boleh hidup dalam keadaan bersama Allah. Hidup dalam keadaan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang yakin dengan Allah ni, di akhir zaman ni, tak rugi. Kita bersahabat. Kita dekat. Kita kasih dengan kekasih kita tu Allah. Kekasih kita tu Allah. Kekasih kita tu Allah. Yang kita dekat dengannya Allah. Maka kita zikir kat dia. Kita ingat kat dia. Kita merendahkan diri pada dia. Kita memuji dia. Maka ketika itu Allah SWT kenyangkan kita. Kalau kita belum masa ajal. Ajal kita katakanlah lagi 10 tahun. Katalah. No? Ajal 10 tahun lagi katakan. Dajjal datang. Kepung kita. Kita duduk rumah. Tak ada makanan. Patutnya mati kan? Sepatutnya mati. Tak ada makanan. Tak ada minuman. Duduk terkepung. Tiba-tiba ada makanan dalam rumah. Tiba-tiba kita rasa kenyang.
Boleh tahan, boleh tahan. Mustahil tak? Tak mustahil. Bila Allah dah menjadi kekasih kita. Bila Allah dah jadi kekasih kita, makan, minum, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. Dia tidaklah bagi kita makan kambing golek tiap-tiap hari. Tak adalah sampai peringkat macam gitu. Tapi boleh untuk hidup. Dalam keadaan kita lemah, anak-anak kita lemah, kita baca, mari kita baca nak kita baca mudah-mudahan Allah kenyangkan kita. Minta, boleh minta. Ya Allah, aku nak zikir kat Engkau ya Allah, tapi aku tak ada kekuatan, aku lemah, berilah kekuatan ya Allah, berilah makanan ya Allah, berilah kekenyangan supaya aku boleh ada tenaga. Kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mula-mula panjang, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mula-mula panjang, lepas tu dah tak larat dah. Anda tak larat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu tak larat dah. Allah, Allah, Allah. Kita nak zikir kat Allah. Tapi kita lapar, tak ada makanan, terkepung dengan dajjal, terkepung dengan ni. Allah SWT bagi kenyang kat kita. Dengan zikrullah. Allah bagi kenyang kat kita dengan zikrullah. Allah bagi makanan kat kita. Silap-silap ada makanan, tiba-tiba terhidang makanan. Itu semua kuasa Allah. Bila kita dah jadi kekasih Allah, dah dekat dengan Allah, cahaya dah mula menyinari pada hidup kita ini. Belum ajal lagi, kita tahu. Kan? Kalau selagi ada umur, selagi tu ada rezeki, maka Allah bagi rezeki. Jangan takut. Kenapa kita nak takut? Bukan maknanya kita tidak berusaha. Bukan maknanya kita tak buat food banking, tak buat usaha. Bukan maknanya macam itu. Usaha tetap usaha. Tapi bila sampai satu peringkat, maksima dah usaha kita tu tak mampu, tapi kan, kita ni masih hidup, ada umur lagi, Allah akan bagi makan pada kita. Allah akan bagi minum pada kita. Barulah kita akan nampak pada, ya Allah, sungguh rupa-rupanya yang bagi makan, bagi minum, bagi rezeki ni Engkau, ya Allah. Sungguh, sebelum ni kita ingat kita pergi bekerja, kita dapat gaji kita tu yang bagi makan kat kita. Kerja kita tu yang bagi makan kat kita. Sebelum ni macam itu kita ingat. Rupa-rupanya dah tak boleh kerja dah. Dah terperangkap dalam keadaan kesusahan. Tiba-tiba Allah bagi. Benda ni dah berlaku, bukan tak berlaku, dah berlaku. Banyak ada ulama yang alim ulama kita yang dapat dah bahagian-bahagian mereka. Dia bukan nak mewah dunia, tapi cukup untuk sekadar keperluan hidup dia. Cukup untuk keperluan hidup dia. Nah, ini perkara yang kita nak kena tengok. Jadi yang pertama sekali, orang yang paling banyak berzikir, orang yang paling Allah sayang. Maka kita nak memenangi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang kedua, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan oleh para ulama kita yang menghurai hadis-hadis Nabi, kan? Menggambarkan apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati kita kasih sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan 10 cahaya. 10 cahaya. Allah akan memberikan 10 cahaya kepada kita. Jadi insya-Allah bila kita bincang bab selawat, nanti kita bincang 10 cahaya ni apa. Kita akan bincang. Tapi hari ni kita nak cuma berkata, berselawatlah sebanyak mungkin. Selawat yang mana satu nak pilih, terpulang. Tapi selawat yang terbaik ialah selawat yang dipilih oleh Allah dalam solat kita tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak nak Sayyidina pun tak apa. Nak Sayyidina pun boleh, dua-dua boleh. Terpulanglah kepada keyakinan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bacalah 100 kali sekurang-kurang satu hari. Target 100 kali. Kalau tak dapat 100 kali, 10 kali. 50 kali, ikutlah kemampuan. Tapi setiap kita berselawat akan ada apa? Akan ada cahaya. Dan digambarkan para ulama kita 10 cahaya. Dia ada huraian dia lah, tapi panjang. Kemudian bila kita bincang selawat nanti kita akan tengok cahaya ni tu. 10 cahaya.
Bayangkan. Paling ringkas pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu paling lah. Allahumma salli ala Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu pun satu selawat yang diajar oleh Rasulullah yang besar. Allahumma salli ala Muhammad, kita selawat kepada Rasulullah, wa ala ali, kepada ahli dia, wa ashabi, kepada sahabat dia. Kemudian kita beri salam dan kemudian kita minta barakah. Mereka yang telah diberkati Allah, barakah Allah bagi. Bayangkan tuan-tuan, setiap kali kita berselawat, bila kita sebut Allahumma salli wa sallim ala Muhammad contoh, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad contoh, maka sebenarnya ibadah itu pasti diterima. Pasti diterima. Kenapa pasti diterima? Sebab yang pertama kita mengingati Allah, memuji Allah, kita mengingati Rasulullah SAW dan memuji Rasulullah SAW. Kemudian bacaan kita tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Maknanya kita baca tu, Allah berselawat. Jadi bukanlah Allah selawat macam kita selawat, tak samalah macam itu. Tapi adalah uraiannya panjang. Tapi nak sebut sini, antara ibadah yang insya-Allah Allah pasti terima. Walaupun kita tidak baca dalam hati. Baca kat lidah aja pun Allah terima dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kedua selawat tu. Setiap kali selawat bertambah nurul Islam. Selawat lagi nurul Islam bertambah. 10. Kita janganlah kira 10 tu, tapi Allah nak gambarkan berganda. Kemudian dalam hati kita selawat juga. Allahumma salli ala Muhammad. Nurul iman pula memancar. Nurul iman. Jadi lidah nurul Islam, iman hati nurul iman. Bila kita dengan kasih sayang, dengan perasaan kasih sayang, perasaan memuji Allah, memuji Rasulullah, maka nurul ihsan mula keluar sikit. Jadi nurul Islam, nurul iman, nurul Islam keluar serentak. Yang akhirnya Allah akan buka. Kita boleh nampak Allah bagi kasyaf. Kasyaf ni apa? Kasyaf ni maknanya Allah buka. Allah buka daripada kita perkara yang terlindung sebelumnya. Mungkin Allah buka, kita mula dapat melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Kita tengok pokok, kita dah rasa dah ini perbuatan Allah. Kita rasa perbuatan Allah. Allah buka pula sifat dia. Maka kita rasa ini sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nama dia. Jadi Allah akan buka kaca. Bila nur itu terbuka, nur itu berkembang, maka akan terbuka lah. Mukasyafah, kita akan dibukakan oleh Allah. Maka mudah kita nak mengenal Allah. Mudah. Lagi banyak kita melaksanakan tu, lagi banyak cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan. Dan kemudian yang ketiga ialah bergaul dengan orang yang soleh. Kita bergaul dengan orang yang baik-baik. Para alim ulama, kawan-kawan kita yang bertakwa, dan orang yang baik-baik ni, jangan gaduh, jangan kita benci, jangan musuh. Kita baik-baik, kita tolong dia. Kalau kawan kita susah, yang bertakwa ni, kita tolong dia. Keluarga kita yang bertakwa, kita tolong dia. Bergaul dengan orang yang soleh itu akan membawa cahaya. Akan menambah cahaya. Dia ada cahaya, kita pun akan dapat tompang. Paling-paling kita tompang cahaya dia, paling kurang lah. Al-mar'u ala dini khalili. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Seseorang itu di atas agama orang yang dekat dengan dia, kawan dia. Maka sesiapa yang bersahabat dengan orang yang soleh, siapa yang bersahabat dengan orang yang soleh, maka dia akan menjadi orang yang soleh. Sekalipun dulunya dia seorang yang fasik. Sekalipun dia seorang yang fasik. Ini kata-kata ulama, ini bukan kata-kata, ini bukan hadis Rasulullah SAW. Tujuan sahabat ialah untuk mendapatkan akhirat. Maka syarat kita bersahabat dengan yang soleh ni, tujuan dia untuk mendapatkan akhirat. Jadi kawan-kawan, sebab tu kita kena ta'aruf. Kita kena ta'aruf ni, sama-sama kita ni pun nak kena ta'aruf. Sama-sama dalam ni pun nak kena ta'aruf, kena berkenal-kenalan. Sebab ta'aruf ni nombor 1.
Langkah pertama, nak berkawan, bergaul. Jadi cahaya bintang, nurul Islam itu seperti cahaya bintang. Nurul Islam seperti cahaya bintang. Dia cerah tapi macam bintang. Maknanya cahayanya macam malap, adalah kan. Kemudian nurul iman seperti cahaya bulan. Nurul iman seperti cahaya bulan. Dan nurul ihsan seperti cahaya matahari. Itu kalau kita nak bayangkan dia punya cahaya dia. Dia punya kehebatan cahaya tu. Maknanya kalau kita nak bandingkan cahaya macam mana nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Nurul iman ni, nurul Islam macam cahaya bintang. Bintang ada, tapi tak ada bulan. Ada tak cahaya? Ada cahaya. Tapi tidaklah sekuat cahaya bulan. Cahaya bulan yang terang benderang. Itu nurul iman. Kita bayangkan dia punya perbezaan dia. Dan cahaya matahari, itu nurul ihsan. Kenapa ulama-ulama menggambarkan sebagai cahaya matahari? Sebab dengan nurul ihsan, dia boleh menembusi segala kegelapan. Nurul ihsan, dia boleh menembusi segala kegelapan. Cahaya matahari. Bila cahaya matahari ada, terang benderang. Dalam rumah, luar rumah, terang benderang. Cahaya matahari. Kecuali lah cahaya matahari itu terhalang. Nurul ihsan terhalang dengan dosa kita. Dengan dosa kita terhalang, maka dia gelaplah. Gerhana matahari. Tetapi bila cahaya matahari itu keluar, dalam rumah pun terang, luar rumah pun terang. Kalau kita tutup tingkap semua, terhalang, gelaplah. Tapi buka tingkap, cerah, terang benderang. Kalah lampu biasa kita pakai, berkalah, tak boleh lawan cahaya matahari. Jadi itu nurul ihsan. Nurul ihsan, dia boleh menerangi segala kegelapan. Dia boleh nampak sifat Allah, af'al Allah, nama Allah. Dia boleh kenal Tuhan dia. Dan mengenal Allah ni adalah cahaya yang paling terang sekali. Cahaya yang paling terang sekali. Ini perbezaan orang yang faham, yang melalui jalan tarbiyah ini. Kalau orang biasa tak faham ni. Dia tak nampak, dia semayang, puasa, tapi dia tak nampak sebenarnya dia nak membina kekuatan cahaya. Di mana dengan cahaya itu dia boleh berjalan di atas muka bumi ini dengan hidayah Allah, dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah untuk kita memantapkan nurul iman, nurul ihsan. Untuk memantapkan cahaya ihsan. Musyahadah nak rasa tanda dia, kita rasa seronok musyahadah dengan Allah tadi. Maka kita kena memantapkan ikhlas kita. Tawakal kita, redha kita. Kita kena perbaiki amalan hati. Jadi kita dah ada amalan hati ni. Amalan hati ni adalah nurul iman. Nurul iman. Tetapi untuk nak mendapatkan nurul ihsan, kita kena perbaiki. Amalan hati itu perlu dihaluskan lagi. Perlu dihalusi lagi. Ikhlas. Saya dah ikhlas dah. Ikhlas je kena lebih halus lagi. Ikhlas yang ada pada kita ni masih bercampur-campur. Ikhlas yang ada pada kita ni masih tak sampai. Tidak dihalusi lagi. Perlu dihaluskan lagi. Kalau kita kata redha pada Allah, redha perlu dihaluskan lagi. Maka apabila kita islah amalan hati kita, kita memperbaiki amalan hati kita, maka ketika itu cahaya iman yang sudah ada dengan amalan hati, bila kita beramal, cahaya iman keluar. Tapi bila kita perbaiki amalan hati tadi, kita pertingkatkan, perhalusi, kita kata amalan hati tadi, maka nurul ihsan akan keluar. Ikhlas. Kita meningkatkan ikhlas kita, meningkatkan tawakal kita, meningkatkan redha kita pada Allah, meningkatkan rajak kita berharap pada Allah, meningkatkan kasih kita pada Allah, al-hub ilallah, al-khawf fillah, takut kepada Allah. Jadi amaliah batiniah ini, amaliah batin ini, iaitu amal-amal kebatinan ni, rohiyah ini, roh ini, ialah kita mentashihkan ikhlas kita. Mentashihkan ikhlas kita. Contoh, kita membenarkan ikhlas kita, meningkatkan ikhlas kita. Contohnya kalau sebelum ini, kenapa kamu tak buat maksiat? Takut pada neraka. Kenapa kamu beribadah? Supaya saya nak masuk syurga, nikmat syurga. Kita meningkatkan daripada takut neraka, daripada nak syurga, kepada hanya nak redha Allah semata-mata. Itu maknanya menghalusi. Kita menghalusi.
Maka apabila kita telah menghalusi kan, amalan hati kita, kita meningkatkan amalan hati kita, tahap dia, kualiti dia, maka itulah proses perjalanan kita untuk mengenal Allah. Maka pada masa sama sebenarnya kita sedang berjalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Jadi bila kita memperbaiki amalan hati kita, maka barulah kita boleh mula mengenal Allah. Dan bila kita mula mengenal Allah, barulah Allah akan buka. Kita akan dapat musyahadah. Kita akan dapat mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati kita. Dengan basirah. Dengan mata hati kita. Kita akan dapat mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak saksi Allah, nak melihat Allah dengan mata kepala kita, tak boleh. Tapi kita boleh melihat Allah dengan mata hati kita. Macam mana? Tajuk musyahadah nanti kita akan bincang, insya-Allah. Tajuk tu kita akan bincang. Tapi nak sebut sini, ni perjalanan kita. Perjalanan al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, ialah apabila hati dia meningkat sehingga menjadi nurul ihsan, sehingga akhirnya dia mendapatkan kita gambar kita ada musyahadah kepada Allah. Maka ihsan inilah cahaya matahari. Cahaya matahari yang sangat jelas. Maknanya dia akan musyahadah fillah. Dia akan melihat Allah. Dia akan melihat Allah. Bila dia dah melihat Allah, dia dah tak nampak makhluk lah. Dah tak nampak makhluk. Makhluk ni kerdil sangat. Kecil sangat, tak ada apa. Maka contoh tawakal. Bertawakal contohnya. Sifat bertawakal, bergantung. Bergantung harap. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada makhluk. Jadi bergantung ni, hati kita ni, pergantungan hati kita ni, kita nak baiki pergantungan hati kita ni contohnya, sehingga pergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati menyerah sepenuhnya pada Allah. Hati menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Jadi bukan kita menafikan sebab, bukan maknanya kita tak berusaha sebab, tak. Makan, kita kena cari makan, baru kita kenyang. Maknanya fizikal kita buat maksima. Usahakan maksima. Tapi hati gantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada usaha kita. Bukan bergantung kepada kekuatan kita. Kita tak bergantung dengan kekuatan kita. Hati kita. Hati kita bergantung kepada Allah semata-mata. Macam ikhlas. Macam ikhlas, reda Allah semata-mata. Lillahi wahdah. Hanya pada Allah semata-mata. Al-ikhlas, kerana Allah. Lil mardatillah, kita nak mendapat mardatillah, reda Allah. Faqat, itu je. Kemudian, tawakal pun sama. Hati kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Hati bergantung sepenuhnya pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan maknanya kalau nak hilang haus tak minum, kena minum. Nak minum, nak buang nak hilang haus, nak hilang tekak nak bagi tekak kita lancar sikit, kena minum kan? Minum. Tapi jangan bergantung dengan air. Bergantung pada Allah hati. Hati bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada makhluk. Kita kena minum sebab Allah perintah kita minum. Tapi pergantungan hati untuk sihatkan tekak kita ke, hilangkan haus kita ke, kepada Allah. Pergantungan kepada Allah. Ini maksudnya kita mentashihkan. Kita membenarkan tawakal ala Allah. Bertawakal ke atas Allah. Kita mentashihkan ikhlas kita. Kita membenarkan ikhlas kita kepada Allah. Maksudnya kita memperbaiki lagi ikhlas kita. Maka apabila kita memperbaiki ikhlas kita, tawakal kita, sekali lagi saya sebut tawakal ni amalan hati. Bukan amalan fizikal. Amalan hati. Maknanya fizikal kena berusaha maksima fizikal. Tetapi hati kena bergantung maksima pada Allah. Tawakal amalan hati. Maka tawakal kita mentashihkan. Kita membenarkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya kita membina, memperbaiki amalan hati kita. Kita baiki amalan hati kita. Bukan cakap ni, kita buat. Maka setelah kita menyerah sepenuhnya kepada Allah, maka orang-orang yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, yang telah mantap tawakalnya,
Hatinya betul-betul tawakal kepada Allah. Kosong pada makhluk. Kosong pada makhluk. Tawakal pada Allah. Semata-mata pada Allah. Bukan pada makhluk. Maka Allah akan memberikan dia satu sifat. Fana. Dia akan mencapai pada tahap makam fana. Ini kalau kita nak bincang dalam-dalam ni. Kan? Perlu masa. Tapi nak sebut sini. Apabila habis segala sifat tercela dalam diri kita. Apabila habis sifat tercela dalam diri kita, maka dia akan diberikan oleh Allah satu perasaan fana, bahawa makhluk ni semua sebenarnya tidak ada apa-apa kuasa. Makhluk ni semuanya akan binasa. Makhluk ni semua akan binasa. Kita tak nak bergantung pada makhluk. Ini bila tawakal kepada Allah, hati, sifat hati, amalan hati. Tawakal pada Allah sudah mantap, sudah kita kata mendekati sempurna. Mendekati sempurna, nak sempurna tu mungkin tak sampai. Mendekati sempurna, maka Allah akan anugerahkan satu kekuatan disebut fana. Fana ni apa? Kita merasai, kita berpahaman, kita berfikir bahawa dunia ini tidak ada apa-apa kekuatan. Semuanya Allah. Maka saya berusaha buat apa? Itu hanyalah dengan izin Allah. Sebab saya ni nak ibadah pada Allah, sebab itulah saya berusaha. Sebab tu saya bekerja. Sebab tu saya buat apa yang nak buat. Tetapi semua tu Allah bagi. Maka dunia ni sebenarnya tak ada apa-apa. Dunia ni dah fana. Dunia ni sebenarnya binasa. Binasa. Tak ada apa. Ini maqam apabila tawakal pada Allah telah sampai kesempurnaan. Cahaya tu sempurna. Sampai dia tengok Dajjal pun, dia nampak, dia bukan nampak Dajjal. Dia nampak kuasa Allah. Dia nampak sifat jalal Allah. Dia nak buat big reset, nak buat ekonomi, big reset. Nak buat big reset. Ekonomi nak tukar kepada digital currency. Nak tukar. Dia nampak makhluk. Makhluk. Dia tak nak, hati dia tak takut ke Allah. Tak takut ke makhluk. Sebab makhluk ni binasa. Makhluk ni akan binasa. Jadi hati itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan pada dia. Sebab tu kita kena mentashihkan. Kita kena membenarkan. Kita kata amalan hati tadi. Jadi amalan hati ni perlu dipertingkat lagi. Sebab tu kita perlukan guru. Salah satu kita perlukan guru. Kita perlukan murabbi. Tak boleh kita seorang-seorang kita. Kena ada. Kita tak boleh. Kalau baca buku tak dapat ni. Yang saya sebut ni. Kalau setakat baca buku lah. Baca kitab, tengok internet, tak dapat. Tak dapat. Kita kena ada orang yang bimbing kita. Sebab tu Rasulullah SAW, siapa murabbi dia? Murabbi Rasulullah SAW ialah Jibril AS. Allah hantar Jibril AS. Malaikat yang tak buat salah. Yang tidak ada salah. Tidak ada salah, tidak ada silap. Tidak ada dosa. Malaikat. Jadi murabbi Rasulullah SAW. Kita siapa murabbi kita? Cuba kita tanya. Google. Syekh Google. Murabbi kita. Murabbi kita, kan, sekali-sekali dengar ceramah. Murabbi kita Google kat dalam tu, tengok apa namanya, artikel-artikel, baca-baca, kita rasa kita dah faham dah. Murabbi kita, cikgu-cikgu kita, pensyarah-pensyarah kita kat universiti yang kita jumpa sekali-sekali. Tidak ada menyentuh hati kita. Jadi sebab apa saya sebut tadi, murabbi tadi, kita perlu kepada murabbi misali. Kenapa? Kerana kita nak mentashihkan. Kita nak islah amalan hati kita. Amalan hati ni bukannya kita boleh setakat macam gitu je. Kita kena ada penyerahan kepada tarbiyah. Penyerahan kepada murabbi. Kena ada perasaan untuk nak membina, mendekatkan diri kita dengan Allah ni. Kena ada. Kalau tidak ada murabbi, tidak ada mursyid, syekh yang mursyid, kawan-kawan kita pun tak apa. Siapa yang paling baik lah. Itu Allah tak izin. Kita tak jumpa dengan tuan guru. Tuan guru duduk jauh-jauh. Syekh-syekh kita duduk jauh-jauh. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Masa saya belajar dulu. Ada seorang nama dia Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Dia seorang ustaz, seorang guru agama mengajar di Azhar. Kemudian ketika zaman Hasan Al-Banna rahimahullah, dia masa tu dia pemuda. Dia duduk di bawah Al-Banna, Hasan Al-Banna rahimahullah. Jadi murabbi dia Hasan Al-Banna. Allah izin saya sempat dengan dia.
melihat apa ni kita kata sifat-sifat seorang yang duduk dididik oleh Al-Banna rahimahullah. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Satu hari duduk-duduk dengan dia, saya tanya soalan kat dia. Ustaz, Syekh, kan, macam ceritakan pada kami tentang sifat Hasan Al-Banna rahimahullah. Salah seorang alim, ulama, mujaddid yang digambarkan. Kan? Saya tanya macam mana sifat dia kan? Nak tanyalah. Dia kata, yang pertama sekali, cuba kita bandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebatnya mungkin banyak kali ganda lah, 10 kali ganda, 100 kali ganda, mungkin 1000 kali ganda. Dengan imam-imam ataupun ustaz-ustaz ataupun masyayikh ataupun syekh-syekh yang ada. Tetapi dia kata, cuba tengok contohnya Al-Banna rahimahullah. Bila kamu bercakap dengan dia, dia cakap ni, bila kamu bercakap dengan dia, seolah-olah dia dah berumur ratusan tahun. Hikmah dia tu. Hikmah dia. Bercakap dengan dia seolah dia berumur ratusan tahun. Kemudian bila kamu tengok dia bekerja, dia buat kerja, seolah dia macam 17 tahun. Cepat. Cekap cepat dan laju. Macam orang 17 tahun dia kata. Macam mana kita nak dapat contoh ni? Kecuali kita bersama dengan dia, baru kita nampak kan. Baru kita nampak dia bekerja, macam mana dia bercakap, macam mana akhlak dia macam mana kan. Inilah murabbi misali. Bila kita bersama dengan dia, tengok dia, mungkin datang sampai sekali-sekali. Mungkin sampai datang sekali-sekali, tapi sekali-sekali itu barakahnya Allah bagi kita boleh kenal dia, boleh merasai dia. Ini contoh. Ini yang digambarkan Syekh Mu'tad Al-Jabari rahimahullah. Bagaimana murabbi dia Al-Banna. Mendidik dia sehingga dia merasai macam itu. Ini bukan ceramah, tapi pergaulan. Pergaulan tadi. Bismillah. Ini sebab tu kita perlukan kepada kekuatan. Sebab kita nak mentashihkan amalan hati kita. Jadi nak mentashih amalan hati ni, kita perlu guru. Perlu orang yang bertakwa. Kemudian, seseorang yang mahu mentashihkan, meningkatkan redha. Sifat redha contohnya. Tadi kita sebut sifat ikhlas. Kemudian sifat tawakal. Amalan hati. Kemudian redha. Redha ni pun amalan hati juga. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak redha pada Allah ni bukan senang. Redha pada qada dan qadar. Kalau kita nak redha yang ketika kita kaya, nak redha pada Allah, boleh sedekah. Okey lagi. Tapi ketika miskin, nak redha pada Allah. Ketika sihat, nak redha pada Allah. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Tak ada penyakit apa-apa. Makan sedap semua sekali. Ketika kita ada sesuatu, senang tak nak redha? Bolehlah kata Alhamdulillah. Itu pun susah sebenarnya. Tapi boleh kata Alhamdulillah. Tapi ketika sakit, ketika kita miskin, ketika ada masalah, kita diuji dengan ketakutan, ketika dalam keadaan kepayahan, penderitaan, macam mana nak redha pada Allah? Kesusahan-kesusahan yang Allah beri tadi. Ini perlukan kepada mentashihkan redha. Redha perlu ditashihkan. Ataupun redha perlu ditingkatkan kebenaran dia. Kebenarnya redha. Redha dalam hati kita tadi. Maka seseorang yang redha itu, dia tak sama dengan seorang yang sabar. Kalau ada satu bala, bencana, dia sabar. Kenapa? Dia terpaksa sabar. Sabar ni boleh terpaksa. Boleh lagi terpaksa. Dapat pahala tak? Dapat pahala. InsyaAllah. Tapi terpaksa. Redha ni apa? Redha ni Allah bagi suka, Allah bagi senang, Allah bagi bahagia. Allah bagi susah, Allah bagi sakit, Allah bagi menderita. Allah bagi kepayahan, qada dan qadar. Hati dia tenang dengan qada dan qadar Allah. Itu redha. Hati dia tenang. Tenang dengan kesusahan. Tenang dengan penderitaan. Tenang dengan masalah. Tenang dengan apa sahaja yang Allah beri pada dia. Hati dia rasa tenang, rasa gembira, rasa lapang. Itu maknanya redha kepada Allah. Senang ke susah, tuan-tuan? Susah. Sebab kita masih lagi terikat dengan dunia. Hati kita masih lagi dekat dengan kesenangan. Kita nak senang aja, sedangkan dunia ni tempat ujian. Maka sebab itulah redha perlu ditashihkan. Redha perlu ditashihkan, perlu dibenarkan.
Perlu ditingkatkan, bukan setakat kita cakap saya reda macam gitu kan. Itu reda cakap mudah kan, nak reda hati. Sebab reda bukan amalan lidah, reda amalan hati, reda. Jadi apabila orang sudah mantap akan reda kepada Allah, maka Allah akan berikan dia satu tingkatan dalam tarbiyah. Di dalam jalan menjumpa dia kan, makam baqa. Makam al-baqa. Jadi apa maksud makam al-baqa ni secara ringkas lah. Secara ringkas, makam al-baqa ni maknanya kita mencapai satu peringkat. Bahawa kita akan mensabitkan diri kita. Kita akan mengikat diri kita. Dunia perbuatan kita ni, amalan kita. Dengan sifat-sifat musyahadah Allah. Dengan sifat-sifat Allah al-baqa. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Hilang dunia daripada kita. Hilang kesihatan daripada kita. Hilang keamanan daripada kita. Kita takut, kita menderita, kita sakit, kita miskin. Tetapi kita dah merasai sifat Allah al-baqa. Sifat Allah, kita dah musyahadah dan menyaksikan sifat-sifat Allah tadi. Perbuatan Allah tadi. Nama Allah yang maha agung tadi. Maka kita telah sampai satu makam. Kita merasai baqa, sifat al-baqa, Allah yang maha kekal. Maka hati kita tenang dengan kehilangan dunia yang tidak kekal. Hati kita boleh sabar, boleh reda, tenang bersama kehilangan dunia yang binasa. Dunia yang fana. Hati kita boleh tenang. Sebab kita telah sampai satu peringkat. Kita mengiktiraf, merasai, mengagungkan Allah yang mempunyai sifat al-baqa. Allah yang maha kekal. Apa yang ada pada sisi Allah, kekal. Apa yang ada pada kita, binasa. Apa yang ada pada Allah, kekal sampai bila-bila. Apa yang ada pada kita, binasa. Maka apabila sesuatu binasa daripada kita, sesuatu kita hilang kesihatan, hilang dunia, keuangan, hilang. Kita boleh merasai apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada pada kita. Maka kita telah sampai satu peringkat. Lebih kurang saya pakai maksud dia, penjelasan dia panjang. Lebih kurang. Maknanya kita sampai satu peringkat al-baqa. Makam baqa, kita sampai menyaksikan kehebatan Allah yang maha kekal dan abadi. Dan kita lebih mengutamakan Allah daripada kehilangan dunia yang ada pada kita ini. Ini orang yang telah reda, amalan hatinya reda kepada Allah, telah sampai kepada peringkat yang sempurna ataupun menuju kepada kesempurnaan. Jadi ini cahaya, ini semua cahaya, ini cahaya ihsan, nurul ihsan. Bila kita ada nurul ihsan ini, maka seperti terang benderang, seperti cahaya matahari yang menyinari bahawa yang ini makhluk, yang itu Allah. Allah pencipta, Allah yang maha agung, Allah yang ada sifat-sifat yang maha sempurna. Hak ni pencipta, makhluk. Ini yang dicipta, makhluk. Jadi kita dah hati kita makin lama makin kuat. Cahaya makin terang. Maka bila cahaya matahari bersinar, nampaklah apa pun yang ada di atas muka bumi ni. Jarum jatuh ke bawah. Jarum jatuh ke bawah bumi. Terselit-selit kita boleh nampak sebab ada cahaya matahari. Jarum jatuh atas tanah, halus jarum jatuh atas tanah. Kita boleh nampak sebab ada cahaya matahari. Kalau setakat cahaya bulan mungkin tak nampak, nak cari tak nampak lagi. Cahaya bintang lagi tak nampak. Tapi apabila cahaya musyahadah, kita telah mula mengenali Allah, maka ketika itu kita dah nampak dah kehebatan Allah, keagungan Allah. Jadi ini macam mana nak menuju kepada nurul ihsan? Kita kena memperbaikikan amalan-amalan hati kita. Kita kena memperhalusi. Kalau kita khusyuk, kita kena halus lagi. Menghalusi lagi khusyuk kita. Maka ketika telah zahir seseorang itu makam ataupun kita kata nurul Islam, maka lazatlah amalan zahirnya. Apabila telah zahir nurul iman, maka lazatlah amalan batinnya. Dan seseorang itu apabila telah zahirnya nurul ihsan, maka lazatlah musyahadah kepada Allah. Maknanya dia reda pada Allah ni
bukan sekadar dia tenang, tapi dia rasa satu kemanisan dalam meredai qada dan qadar Allah. Dia merasai kemanisan. Halawatul ridha. Dia reda dengan Allah bersama kemanisan. Dia tenang bersama Allah bersama kemanisan. Dia rasa tawakal kepada Allah, sepenuh tawakal kepada Allah tadi bersama kelazatan kemanisan. Maka inilah yang digambarkan sebagai nurul ihsan ataupun maqam ihsan yang telah mula sampai kepada kita bila kita berjalan menuju kepadanya. Apa kuncinya? Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, kita kena bertaubat kepada Allah, kita kena buang segala perkara-perkara yang menghalang kita untuk mendapat cahaya Allah ini. Cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan. Dan kemudian yang kedua, kita tambah lagi. Kita tambahkan dengan apa? Amalan-amalan salih. Bermula dengan amalan zahir dan kemudian amalan batin, amalan hati. Dan kemudian amalan zahir termasuklah kita bergaul dengan orang yang salih. Kita melakukan amalan-amalan yang Allah suka dan taat. Maka itulah dua perkara yang akan menyebabkan kita meningkat dan meningkat. InsyaAllah tuan-tuan, sekiranya kita ada kesempatan, maka kita akan sambung lagi berkenaan cahaya yang ada dalam diri kita ini. Kita akan sambung lagi, banyak benda lagi. Contohnya, macam mana kita nak pastikan kita boleh meningkat. Tadi nak menambah, macam mana nak pastikan boleh meningkat. Macam mana, apakah perkara yang menghalang kita daripada meningkat. Perkara-perkara yang berlaku pada kita yang menyebabkan kita meningkat. Selain daripada dosa dan sebagainya, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi esok kalau ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Kita mohon ampun pada Allah, kita minta kepada Allah hidayah. Kita merayu pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah aku hidayah ya Allah, berilah aku taufik ya Allah. Kami lemah ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, dosa kami, janganlah jadikan kehinaan pada kami ini sebagai penghalang kepada hidayah-Mu, ya Allah. Penghalang kepada taufik-Mu, ya Allah. Pertolongan-Mu kita minta pada Allah. Sentiasa minta pada Allah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik. وتعاهد على نصرة شريعتك فاصك اللهم رابطتها وادمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفؤوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tolong forwardkan insya-Allah.